Orang ini Al-Quran dengan meletakkan dekat tapak kaki sebagaimana viral dekat Threads. Ini bukan di luar negara tapi di Malaysia. Kita akan bahas dalam video kali ini mengenai Al-Quran, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat semua, bulan Ramadan ini adalah masa untuk kita beribadah dan meningkatkan amalan. Disebabkan amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan pahalanya berlipat kali ganda. Tetapi pada bulan Ramadan ini jugalah wujudnya orang-orang yang berani menghina Islam, yang mengaku Nabi, dan terbaru pula ialah menghina dan juga melecehkan Al-Quran. Sahabat semua, sebelum ini pun banyak dah yang melecehkan, menghina Al-Quran. Ada yang pijak, ada yang dibakar dan sebagainya. Bermacam-macam perkara yang mereka lakukan. Mereka rakam dan viralkan untuk memburukkan dan agama Islam. Tetapi hakikatnya ia tidak pun mengurangkan maupun melenyapkan Al-Quran itu sendiri. Kerana Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya sehingga hari kiamat, yang mana sekarang usianya dah pun mencapai 1445 tahun. Tetapi Al-Quran tetap dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Allah pelihara Al-Quran, iaitu kitab yang dahulu yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, dan sampai kepada kita hari ini adalah sama. Tidak ada yang berubah, termasuklah satu huruf pun ia tetap sama. Sebagaimana Al-Quran lama yang disimpan di dalam museum dan dibuat perbandingan dengan Al-Quran sekarang, tetapi tetap isinya adalah sama. Tidak ada berubah satu pun, sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala jaga. What is the oldest copy of the Quran that you have ever seen? This copy is over 3 centuries old. It was written in the year 1120 according to the Hijri calendar, or the year 1708. The Quran is the sacred scripture of Islam, and Muslims believe it to be the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. We will now take a look inside this copy of the Quran. I will show you the opening surah, and I want you to tell me if it reads exactly the same way as it did 1,400 years ago when it was first written. Let's now take a look at the copy of the Quran. Here is the opening surah of this Quran. I want you to tell me if it reads the same way. Tell me in the comments if this copy of the Quran from the year 1120 according to the Hijri calendar reads the same way. Dan juga Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh ribuan manusia, iaitu Hafizul Quran, daripada awal sehingga akhir. Tidak seperti kitab yang lain, dibaca pun jarang, ikan pula nak dihafal daripada awal sehingga akhir. Dan kitab-kitab agama lain terdapat banyak kepincangan dan kesalahan daripada satu kitab, tetapi bila dibandingkan ianya berbeza. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read differently. Now, a long time ago, pre-printing press, Bibles were handwritten. And here is a handwritten page from a Bible from over 800 years ago. The Bible has been printed over 5 billion times, and there are 100 editions of the Bible in English alone. So the question is, which is the most accurate? Well, I'll leave that to the scholars. I'm just approaching this from a printing standpoint, that I have all of these Bibles and they all read differently. Tidak sama adanya sahaja perubahan yang berlaku di tokok tambah dan sebagainya. Sebab itulah Allah berani mencabar orang kafir yang lemah ini. Jika mereka ragu dengan Al-Quran, maka datangkanlah atau buatlah satu Al-Quran sepertinya dan ajaklah orang lain jadi saksi. Maka orang kafir ini tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah buat selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita boleh tengok pada ayat 23 dan 24 dalam surah Al-Baqarah. Sahabat semua, perasan ke tidak, dah menjadi tren hari ini dan juga tahun-tahun sebelum ini untuk menghina Al-Quran. Ianya dilakukan di pelbagai negara, termasuklah di Malaysia, Indonesia. Orang-orang kafir ini mereka buat video mengenai pelecehan Al-Quran. Orang-orang kafir ini tidak dapat menandingi Al-Quran, tidak dapat berlawan debat dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kerana ayat suci Al-Quran bukanlah kalam manusia, tetapi ia adalah kalam Allah
yang menceritakan tentang penciptaan manusia, penciptaan alam ini, kejadian besar yang berlaku di muka bumi ini, sejarah Nabi dan umat-umat yang terdahulu, juga kejadian pada masa akan datang dengan kejadian hancurnya alam ini, ibadah dan sebagainya yang lengkap menjadi panduan kepada manusia. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, ia adalah bulan nuzul Al-Quran, iaitu turunnya Al-Quran yang menjadi cahaya kepada seluruh manusia. Pada bulan Ramadan ini jugalah Al-Quran menjadi bacaan umat Islam seluruh dunia. Tidak kira di mana ia berada, Al-Quran pasti menjadi keutamaan dan juga menjadi bacaannya, kerana Al-Quran adalah mukjizat baginda Nabi SAW yang sangat besar. Ia yang diturunkan secara berperingkat kepada baginda Nabi SAW oleh malaikat Jibril, dan sehinggalah lengkap diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ia dipelihara, dijaga oleh para sahabat tabi'in sehinggalah ia sampai di tangan kita pada hari ini. Kita mampu baca dan fahaminya sekaligus dengan translate, dengan terjemahan pelbagai bahasa. Hebatnya Al-Quran. Orang-orang kafir ni dengki, jadinya mereka nak merendahkan dan menghina Al-Quran. Dengan contohnya mereka membakar, melecehkan. Dan yang terbaru di Indonesia ni ialah memasukkan ke dalam lubang tandas ataupun mangkuk tandas. Bila mereka hina lakukan seperti itu, maka munculnya lah para pembela dan juga orang-orang beriman yang tidak sanggup melihat kitab suci umat Islam diperlakukan seperti itu. Maka mana-mana Muslim pasti akan mempertahankannya sebagaimana yang kita tengok sebelum ini, kerana ia adalah maruah kehormatan umat Islam. Bagi umat Islam ni, jangankan Al-Quran, kalimah Allah dan nama baginda Nabi SAW pun dihina, umat Islam di seluruh dunia akan bangkit, akan melawan. Itulah perbezaan antara agama Islam dengan agama yang lain yang tidak pernah sama. Agama lain mungkin mereka boleh memperlihatkan nama juga agama mereka, seperti mereka buat parodi, buat Tuhan mereka diletakkan di stokin, diletakkan di tapak kaki. Mereka tidak kisah kerana mereka tidak menganggapnya serius. Tapi tidak bagi Islam. Agama Islam punya prinsip, punya pegangan, punya kehormatan yang tidak akan pernah sama dengan orang kafir. Al-Quran, kalimah Allah, nama baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah kita benarkan orang kafir untuk memperlekehkan dan juga menghina. Kita umat Islam akan bangkit dan mempertahankannya. Bagi orang kafir, terpulanglah kepada mereka untuk buat apa yang mereka suka pada agama mereka, tetapi jangan buat pada agama Islam. Pasti akan ada akibatnya. Kita umat Islam tidak akan duduk diam. Jadinya kepada umat Islam yang masih ada kesempatan untuk baca Al-Quran, maka bacalah dan hayatilah kalam Allah yang ia juga dibaca oleh orang-orang sebelum kita ratusan jua ribuan tahun yang lalu. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai teman yang selalu berdamping dengan mereka, kerana salah satu yang memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti ialah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadinya pahala Al-Quran yang kita baca semasa hayat kita di dunia akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Makanya pada bulan Ramadan kali ini, marilah sama-sama kita meningkatkan amalan dan kita buru dengan beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang menyamai 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun. Subhanallah. Sahabat semua, umur kita umat Nabi Muhammad SAW ni pendek sahaja, rata-rata pun paling-paling 60 tahun atau lebih sedikit. Tetapi Allah kurniakan kita Lailatul Qadar, yang mana amalan yang kita lakukan pada malam tersebut pahalanya seperti kita beramal dalam waktu 1000 bulan. Ianya berlaku pada malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29 akhir bulan Ramadan. 5 hari ganjil ini jangan lepaskan untuk kita menambahkan amal ibadah kita, kerana ia juga adalah kebaikan dan juga menjadi bekal kepada kita. Selagi ada kesempatan, selagi ada umur untuk menempuh Ramadan tahun ini, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita menyumbang dan memperbaiki amalan kita, bukannya hanya berlebih-lebihan dalam makanan sahaja. Jadi cukup sekedar itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.